Baik, saya dapat persoalan yang ditanyakan kepada saya lah berkenaan dengan macam mana nak tenang dan bahagia dengan pasangan. Macam mana nak move on lah sebenarnya. Sebab ada orang yang bila pasangan dia buat silap, bila pasangan dia buat silap dan dia berdepan dengan kesilapan tersebut, jadi itulah yang mengganggu fikiran dia. Berulang-ulang datang, bila duduk seorang asyik teringat, kan, terkenang. Walaupun mungkin peringkat awal dia sudah maafkan pasangan dia, kan, peringkat awal mungkin dia dah selesaikan dah, tetapi benda tu datang sentiasa, terkenang-kenang, rasa nak move on tak boleh, asyik teringat, hilang kepercayaan, terasa bersangka buruk, sentiasa bersangka buruk terhadap pasangan. Mungkin disebabkan oleh satu kesilapan yang lepas. Yang pertama adalah kadang-kadang mungkin walaupun pasangan tu sudah bertaubat, dan tapi masih lagi terkenang sampai satu tahap menjadi sebagai tawar hati terhadap pasangan. So, ini satu benda yang sebenarnya kita kena kawal dan kena kontrol. Kerana apa? Kerana ianya boleh membawa kepada hal yang lebih besar. Kan, hal yang lebih besar. Saya tahu benda ni bukan mudah, tetapi benda ni perlu kita depani, perlu kita lalui dengan cara yang betul, dengan pemikiran yang betul dan setting hati yang betul, supaya rumah tangga kita terjaga dan juga terpelihara. Baik. Pertama yang kita harus perbetulkan adalah, mungkin ada di kalangan pasangan kita ni, ada di kalangan pasangan ada yang dah kahwin 5 tahun kahwin, 6 tahun kahwin, kan, dan tahun kahwin pasangan sangat baik dengan dia, sehinggalah satu hal yang berlaku menyebabkan dia hilang kepercayaan, dan pada saat itu dia langsung sudah tak percaya, sedangkan kebaikan 5 tahun yang telah diberikan tu langsung tak dipandang. Sebab itu kadang-kadang kita kena tengok benda yang lebih besar. Apa dia? Kebaikan pasangan. Kesalahannya mungkin satu, tetapi kebaikannya lebih besar. Okey, so saya nak kongsikan beberapa tips untuk move on. Okay? Tips untuk move on iaitu mengurus emosi. Sebab dia emosi ni macam ni, emosi ni perlu diurus. Sebab kalau tak diurus, itulah yang datang tu macam-macam, kan. Orang kata kita kena be rational. Be rational akan dapat kita buat setelah emosinya kita berjaya urus, kan. Sebab itu orang lain boleh bercakap. Kenapa kita minta pendapat orang? Kerana pendapat orang, saat kita minta pendapat orang lain mungkin tidak menghadapi masalah dan sebagainya. Jadi dia boleh menjadi pendengar yang baik dan jadi rasional. Kita tengah ada masalah, emosi kita tak stabil, maka saat itu kita kurang rasional. Sebab itu kita perlukan pendapat orang. Baik, teman sekalian, saya nak kongsikan beberapa tips untuk move on, untuk urus emosi. Sebab emosi ni macam belon, selagi belonnya besar, selagi itu kita tak dapat nak jadi rasional. Okey, yang pertama adalah luahkan. Yang pertama adalah luahkan. Kenapa? Emosi ni dia memang macam belon. So, selagi belonnya besar, selagi itulah dia tak rasional atau kurang rasional. Kan? So, kena luahkan. Luahkan pada siapa? Kalau ada pasangan yang buat silap, saya cadangkan luah pada pasangan. Tapi dengan syarat jangan menyalahkan. Luahan kita adalah luahan untuk menyatakan perasaan. Perasaan bagaimana? Saya bagi contoh, kata abang, saya minta maaf, tetapi saya sebenarnya saya tak tahu macam mana saya nak terus menyayangi abang. Saya nak minta tolong abang kuatkan saya untuk saya terus sayangkan abang. Saya sayangkan abang, cuma kadang-kadang banyak benda yang mengganggu. Boleh tak abang tolong saya? Kan? Caranya bukan menyalahkan, tetapi bagaimana untuk mengekalkan rumah tangga dalam keadaan yang mungkin kesilapan telah pun berlaku. So, luahkan supaya pasangan kita faham bahawa ini keadaan kita dan kita nak teruskan kehidupan kita dengan dia dalam keadaan lebih baik dan harmoni. Walaupun mungkin walaupun mungkin dia sudah ada isteri yang kedua, contoh, kan? Contoh. Jadi sebab itu kena luahkan pada suami, biar suami tahu keadaan kita macam mana. Tapi syaratnya jangan menyalahkan. Sebab bila menyalahkan, ni abang lah semua buat benda pun, ni abang telah menghilangkan kepercayaan saya. Tak. Fokusnya apa dia? Abang tolong saya bang. Saya betul-betul nak sayangi abang macam dulu. Saya nak bahagia macam dulu. Walaupun abang sudah ada isteri yang kedua. Abang bantu saya bang. Bantu. Macam mana nak bantu? Bincanglah. So, yang penting luah. Barulah kita akan rasa lega. Sebab saya tahu ada setengah-setengah orang dia nak cerita dekat kaunselor, dia rasa tertakut buka aib. Sebenarnya bila cerita pada kaunselor ni bukan buka aib. Sebab kaunselor adalah pakar, dah terlatih untuk bantu. Dia macam orang sakit jumpa doktor. Samalah. Tapi nak cerita kepada kawan-kawan, mungkin ada isu aib dan sebagainya. So, paling senang ceritalah pada suami sendiri. Andai kata suami tak dengar, luah pada siapa? Luahlah pada Allah. Dalam solat, dalam sujud, itulah antara yang terbaik. Berdoalah. Doa tu dalam solat tahajud, doa kita tu biar kita dengar doa kita sendiri. Kita luahkan, ekspresikan. Itu antara yang terbaik. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, terutama sekalian, memaafkan pasangan.
Saya ada hari ini, saya nak kongsikan tips move on ini sebanyak 8 tips. 8 tips. Yang kedua adalah memaafkan pasangan. Tuan-tuan sekalian, bukan mudah untuk memaafkan pasangan. Dan ini bukan mudah, tetapi inilah satu-satunya cara untuk meredakan hati kita. Kan? Memaafkan pasangan ni dia bukan satu tindakan yang kita kata sekali buat terus jadi, tak. Memaafkan pasangan adalah proses. Dia perlu diulang berkali-kali supaya apa? Supaya kita berjaya memujuk hati kita. Sebab hati ni kena dipujuk. Saya bimbang macam ni sebab ada orang kata tak apalah, dia dalam keadaan depan-depankan contoh bang ataupun Wani, asyik nama Wani kan ni contoh kan. Wani, abang dah maafkan Wani kan? Mungkin pada saat itu dia dah memaafkan, tetapi bila dia duduk seorang-seorang sambil bawa kita, bisikan syaitan akan datang lagi. So, sebab itu dia perlu proses, dia perlu pujuk lagi. Aku dah maafkan dia. Ya Allah, aku dah maafkan dia. Ya Allah, tenangkan hati aku, ya Allah. Sebab itu perlu kepada memujuk diri untuk memaafkan pasangan. Sebab bila dah memaafkan, kita akan rasa lega. Kebanyakan yang bertanya pada saya adalah dia masih lagi tak dapat betul-betul memaafkan. So bila dia tak dapat memaafkan, dia akan terkenang. Bila terkenang, benda tu akan berpusing-pusing, berliga-liga, dan akhirnya hatinya tak tenang. Dan memaafkan ni adalah benda yang paling besar sebenarnya untuk kita meredakan emosi kita dengan melepaskan segalanya. Sebab tu ada lagu Let It Go. Sebenarnya let it go. Sebenarnya bila kita tidak memaafkan, kita masih mengenang, kita sebenarnya sedang memikul beban di atas bahu kita. Dan sebenarnya adalah pilihan kita, sama ada kita terus nak memikul ataupun kita nak melepaskan beban tersebut. Namun ada orang masih lagi setia memikul kerana apa? Inilah yang betul-betul dia nak kenang sampai bila-bila. Bukan kenang untuk belajar, tetapi kenang untuk dendam. Itu masalah. Tapi bila dia lepaskan, dia akan rasa kurang beban, rasa lega, boleh move on, boleh fikir keadaan yang lebih baik. Baik, yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah bersyukur. Kenapa bersyukur? Sebab Allah berikan ujian, tanda Allah sayang. Tuan-tuan sekalian, bila kenapa tuan-tuan dan puan-puan, contoh, saya bagi satu contoh. Kenapa puan-puan ditakdirkan suami puan kahwin seorang lagi? Kan? Kenapa puan-puan ditakdirkan suami hilang kerja? Kerana tanda Allah sayang satu. Bermakna Allah memberikan ujian kepada hamba-hamba yang dia sayang. Kita dengan anak ataupun kita dengan mak ayah kita, mana yang lagi kita suka? Antara dua pilihan. Mak ayah marah kita ataupun mak ayah langsung tak hirau pasal kita. Kan? Kita rasa seronok sikit berbanding dengan mak ayah tak hirau langsung adalah bila mak ayah marah kita. Sebab apa? Menandakan kita masih wujud dan ada. Kan? Bila mak ayah marah kita, maknanya mak ayah concern tentang kita. Dia nak betulkan kesilapan kita. So sama juga, mana yang kita nak? Antara pasangan kita marah kita berbanding dengan pasangan kita langsung tak hiraukan kita. Kalau marah ni mungkin cara marah lah, marah dengan keadaan memperbetulkan, bukan marah dengan benci, memperbetulkan. Lagi kita suka kan berbanding langsung tak hirau, seolah-olah tidak wujud. Okay. So sebab itu bila Allah bagi ujian, tanda Allah sayang. Dan apa yang kita boleh belajar daripada ujian ini adalah Allah memberikan ujian kepada hamba dia mengikut kemampuan, berdasarkan kemampuan. Maknanya bila tuan-tuan menghadapi ujian tersebut, tuan-tuan mampu. Kalau tuan-tuan tak mampu, Allah tidak beri ujian tersebut. Itu satu pemahaman yang kena ada dalam hati dan juga minda kita. Bila kita berdepan situasi ini adalah ujian yang mampu kita lalui. Sebab Allah tidak akan berikan kepada yang tidak mampu pada kita. Kan? Sebab itu Allah berikan ujian kepada Nabi, pelbagai ujian. Kan? Pelbagai ujian yang sangat hebat. Kerana apa? Allah membina kekuatan emosi Nabi supaya apa? Supaya boleh berdepan dengan pelbagai cabaran yang lebih hebat. Dan bersyukur ni tuan-tuan sekalian adalah satu tools untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rumah tangga ni tidak ada satu benda yang pasti. Tidak ada satu benda yang pasti. Pasangan baik dengan pasangan baik belum tentu bahagia. Kan? Walaupun dari sudut logik akal, insya-Allah akan bahagia. Hukumnya secara zahirnya ya, tetapi banyak lagi isu yang perlu kita pertimbangkan. Kan? Tiada benda yang pasti. Sebab itu rumah tangga ini sebenarnya kalau betul cara dia dari sudut apa? Iktikadnya, dia akan meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sini yang yakin suami dia tak akan kahwin lain? Siapa sini yang yakin dia tak akan ceraikan isteri dia? Kan? Siapa yang boleh jamin dia tak akan buat benda tu? Tiada orang yang boleh jamin.
Sebab itu kebergantungan kita pada Allah mesti lebih tinggi. Rumah tangga ni menjadikan alat, tools untuk mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur kerana pasangan kita tahu kesilapan pasangan kita, dan berbanding dengan langsung kita tidak tahu, dan akhirnya kita rasa ditipu sehingga akhir hayat kita. Lebih baik kita tahu dan kita memaafkan dan kita redha berbanding dengan kita langsung tidak tahu, kan? Sebab ada orang kata tak apalah langsung tak tahu. Tak apa, mungkin pilihan masing-masing, tetapi bersyukur dengan apa Allah beri kita tahu, supaya kita apa? Kita belajar untuk redha, kita belajar untuk sabar. Baik, yang keempat tuan-tuan dan puan sekalian, antara cara untuk move on adalah kita senaraikan kebaikan pasangan. Kenapa? Kerana macam saya sebut di awal tadi, kadang-kadang kita terlalu melihat sedikit kesilapan berbanding dengan berpuluh kebaikan. Kenapa nak membesarkan satu kesilapan yang kita boleh maafkan, sedangkan ada 10 kebaikan yang sebenarnya kita boleh nikmati bersama pasangan? Sebab itu kena senaraikan. Kenapa saya kata senaraikan? Kena senarai, kena tengok dengan mata sendiri senarai tersebut. Jangan hanya berfikir di sini. Sebab salah satu untuk urus emosi, luahannya adalah dengan menulis. Jadi bila tuan-tuan dan puan tulis, senarai kebaikan suami, kebaikan isteri, kebaikan pasangan kita, kita akan lebih rasional dalam menilai sebab kita nampak dengan mata kita. Okey. Baik. Yang kelima tuan-tuan dan puan sekalian, ini sebenarnya untuk merendahkan ego kita. Bila pasangan buat silap, kita marah sangat kerana apa? Kerana kita rasa kita lebih baik daripada dia. Kita rasa kita tak pernah buat silap dan tak akan buat silap. So bagaimana caranya? Yang kelima yang boleh kita buat adalah senaraikan kekurangan kita. Pertama, senaraikan sebelum yang kelima sebelum yang keempat adalah kita senaraikan kelebihan pasangan. Yang kelima, kita senaraikan kekurangan kita. Cuba cek balik, senaraikan kekurangan kita. Apa yang kita buat selama ni kepada pasangan kita? Kita layan dia bagus tak? Selama ni kan? Betul, mungkin kita sibuk bekerja dan sebagainya, kita tak ada masa, kita penat. Betul. Tetapi sedar tak, kita akui tak, disebabkan kita letih dan penat bekerja tu menyebabkan kita kurang layan dia, kita kurang bercakap dengan dia, kita selalu judge dia, kita jealous dengan dia sentiasa. Jadi senaraikan kelemahan-kelemahan kita. Bila kita senarai, insya-Allah kita akan lebih sedar. Yang keenam tuan-tuan sekalian adalah beri diri anda masa. Okay? Beri diri kita masa. Sebab memaafkan ni memang adalah satu keputusan yang besar dan dia adalah proses. So beri diri anda masa, mungkin akan ambil masa. So kita juga berikan pasangan kita masa. Beri diri anda masa. Kan? Mungkin kadang-kadang ada orang boleh memaafkan, kadang-kadang mengambil masa sebulan, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Ada orang bertahun-tahun. Dia adalah proses. Tapi jangan putus asa, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketujuh tuan-tuan sekalian, jangan duduk berseorangan. Kenapa saya kata demikian? Kerana waktu berseoranganlah antara waktu yang paling banyak ujian dan cabaran yang datang. Apa dia? Segala benda yang negatif, syaitan akan bisikkan pada waktu kita duduk seorang-seorang. Dia akan datang, bermain, berpusing. So isikan masa, jangan biar ada masa kosong. Isikan masa, kan? Isikan masa, buatlah aktiviti, pergilah bersukan, pergilah jogging, buatlah apa saja aktiviti dengan kawan-kawan, masak, buatlah sesuatu. Jangan duduk seorang termenung. Kerana ini adalah antara waktu yang paling bahaya, dan yang paling saya risaukan adalah dia membina skrip hati, sangkaan-sangkaan dibina. Contohnya, persoalan-persoalan itu akan datang. Kenapalah dia buat aku macam ni? Kenapalah sampai hati dia buat. Skripnya akan datang dan berulang-ulang, kan? So sampai hati dia memang tak sayang aku, dia memang tak sayang aku. Sedangkan mungkin pasangan kita dah menyatakan dia sayang kat kita. Cuma mungkin satu kesilapan saja menyebabkan kita tertanya-tanya. So ini bahaya. Jadi jangan duduk seorang-seorang. Jadi selalu lawan balik dengan macam mana bila skrip tu datang, ya Allah, aku dah maafkan dia. Ya Allah, aku dah maafkan dia. Ya Allah, aku dah maafkan dia. Lapangkan hati aku, ya Allah, dan redakanlah perasaan ini, ya Allah. Ya Allah, titih, berikanlah kebahagiaan. Biarlah aku rasa bahagia, ya Allah, dengan apa yang aku ada sekarang. Kan? Doa pada Allah. Dan yang terakhir tuan-tuan sekalian adalah positif dengan Allah. Kita nak positif dengan manusia, kita akan banyak cabaran. Sebab salah satu asas kepada positif adalah bila kita positif dengan Allah. Seperti mana yang saya sebut di awal tadi, bila Allah bagi ujian, tanda dia sayang. Bila Allah bagi ujian, tanda Allah nak kuatkan kita, Allah nak bina kekuatan pada kita, Allah nak tutup kelemahan kita. Kerana apa? Kita akan memperbaiki diri. So bila kita positif dengan Allah, kita yakin ada hikmah di sebaliknya. Hikmah ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita tak akan jumpa pada saat itu, ketika itu.
kita akan nikmati dia bila? Pada satu masa nanti. Dengan syarat kita berlapang dada dan positif dengan Allah, insya-Allah kita akan bertemu dengan nikmat segala ujian yang kita lalui. Dan yang paling penting, tidakkah kita akan merasa lega bila kita tahu Allah tahu masalah kita? Tidakkah kita rasa lega bila kita tahu Allah dengar segala masalah kita? Tidakkah kita rasa lega yang Maha Kuasa tahu dan akan bantu kita, dengan syarat sentiasa kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup cakap itu, insya-Allah kita jumpa lagi. Moga boleh sharekan video ini agar sama-sama kita dapat manfaat, kerana inilah MLM pahala. Bila sebar ilmu, insya-Allah kita akan dapat bahagian kita walaupun kita hanya tekan butang share. Kepada saya Fazil Aziz, #akaun cinta, #bijak emosi, #minor changes major impact. Assalamualaikum.